Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua di sana? Pak Su harap semua orang sehat-sehat ya dan juga ceria dalam menjalani kehidupan seharian ya. Baik, dalam kesempatan kali ini ya, Pak Su nak bincangkan satu tajuk lagi berkaitan dengan satu teori motivasi yang dipanggil goal setting motivational theory ya. Yang ini satu teori yang agak popular juga ya, digunakan secara meluas di seluruh dunia ya. Kerana sememangnya ya, motivasi itu memerlukan matlamat. Ya. Dulu kita pernah bincang satu model motivasi kan ya. Jadi motivasi itu memerlukan matlamat ya. Hanya dengan ada matlamat yang tertentu saja kita boleh bergerak. Ya. Kita ni buat apa benda pun mesti ada benda yang kita nak kan. Ada benda yang kita nak capai kan. Matlamat yang kita nak capai ya. Nak realisasikan dalam kehidupan kita ya. Tak kisahlah matlamat itu bersifat matlamat peribadi ya. Matlamat berkaitan dengan pembelajaran kalau kita pelajar ya, berkaitan dengan kerjaya ya. Kalau kita nak spend masa kita 30 tahun bekerja satu syarikat atau jabatan, mesti kita ada matlamat kan, 5 tahun pertama apa, 5 tahun kedua apa dan sebagainya. Kalau kita belajar macam tu juga ya. Kita berada peringkat SPM sekarang, lepas tu kita nak matrik, kita nak buat degree atau kita buat diploma, lepas tu nak buat apa lagi, nak berkerjaya dan sebagainya. Itulah ada matlamat ya. Kalau dari segi kekeluargaan pun kita ada matlamat. Dari segi kerohanian pun kita ada matlamat tertentu ya. Jadi teori ini boleh membantu kita ya untuk memahami bagaimana ya matlamat itu ya berpengaruh ya dalam kehidupan seharian kita ya. Ini penting ya. Baik. Kita cuba tengok teori ini ya yang diasaskan oleh Edwin Locke ya pada tahun 1986 ya. Beliau mengasaskan teori ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahawa kesediaan seseorang ya, yang berusaha untuk berusaha ya, kesediaan untuk berusaha mencapai matlamat adalah sumber motivasi yang utama. Ya. Kesediaan kita untuk mencapai matlamat itu. Ya. Kesediaan itu menjadi sumber utama untuk kita memotivasikan diri kita. Ya. Baik. Yang kedua, matlamat akan menetapkan arah mengenai apa yang kita perlu buat dan berapa banyak usaha yang kita perlukan. Kalau kita ada satu matlamat ni akan membantu kita untuk menentukan apa yang saya patut buat. Kalau katakan saya nak 10A umpamanya, saya nak 3.5 punya CGPA, apa patut saya buat? Apa yang perlu saya buat? Nak study ke, nak discussion ke, nak buat tu, nak buat ni, jawab soalan ni. Betul kita bekerja macam tu juga. Apa yang hendak kita buat, apa yang perlu kita buat. Dan yang kedua ialah aspek berapa banyak usaha. Berapa banyak input ya, yang kita perlu berikan ya, untuk kita mencapai matlamat tadi ya. Dan yang ketiga ialah kalau ikut Edwin Locke ni, dia kata matlamat tu mesti spesifik. Kalau matlamat tu umum saja, dia tidak begitu memotivasikan kita ya. Matlamat tu hendaklah spesifik ya. Macam orang yang mendaki gunung Everest kan, dia nak sampai ke puncak, tu matlamat dia ya. Jelas, kau nak ke mana ni? Nak ke puncak. Puncak gunung itu. Spesifik, jelas dan mencabar. Itu ciri dia ya. Spesifik, jelas dan mencabar. Dan yang keempat, ya, matlamat tu boleh dilihat dari dua perspektif. Satu dari segi hasil. Ya. Bila kita nak menggubal sesuatu matlamat, kita tengok apa hasilnya. Yang boleh diukur spesifik, ya, ada time frame, ada relevannya dengan kehidupan kita dan sebagainya. Yang kedua, sumber-sumber. Sumber-sumber yang kita nak gunakan, ya, resources. Sama ada sumber dari segi mental ataupun dari segi fizikal ya. Dan yang kelima ialah maklum balas. Ini penting juga ya. Maklum balas. Kalau kita ada kawan, kita kena biasakan ya diri kita bagi maklum balas yang positif pada kawan kita. Baguslah Mat kau buat macam ni ya. Seronok aku tengok ya. Boleh tak kau share dengan aku ya? Baguslah. Apa salahnya kita kata bagus ya, cantik, okey ya, efektif, berkesan. Beri maklum balas ya. Ini sangat penting dari segi kita nak memahami teori motivational goal setting motivational theory Edwin Locke ni ya. Baik. Kemudian yang kedua kita tengok dari segi model ni untuk kita memahami apa yang Pak Su cakap tadi kan. Senang kita tengok model ni lah ya. Okey ya. Baik. Matlamat ni ya, kalau ikut Edwin Locke tadi ya, matlamat ni bila merupakan apa yang ada dalam diri kita lah, dalam minda kita kan ya. Dan kita boleh terjemahkan, kita boleh dokumentkan matlamat dia. Dia hendaklah bersifat spesifik, khusus, khas. Kalau kita kata, oh saya nak jadi pelajar cemerlang, saya nak berjaya, itu tak apa jelas. Anda boleh kena sebut, saya nak 10A+,
saya nak pencapaian prestasi saya 95 tahun ini. Saya nak untung dalam perniagaan ni 10,000 dalam masa sebulan. Contohlah, ini contoh saja. Mesti jelas, ya, spesifik, ya. Ya. Kemudian dia hendaklah mencabar. Challenging, ya, mencabar. Matlamat tu biarlah mencabar. Tapi tidaklah terlalu mencabar. Jadi kita rasa demotivated pula, ya. Maksudnya mencabar dalam keupayaan kita untuk menanganinya. Itu penting, ya. Spesifik dan mencabar. So, dengan matlamat yang spesifik dan mencabar tadi, ya, kita akan terdorong, ya. Kita akan ada desakan dalaman, ya. Kita akan ada satu macam power, kan. Suatu force, ya, daya, ya, yang menggerakkan tindakan-tindakan kita, tingkah laku itu, dan akan menghasilkan prestasi. Ya. Kemudian ini pentingnya dalam teori ini mengatakan pentingnya maklum balas, ya. Kalau tuan-tuan sebagai cikgu ke, sebagai ibu bapa ke, berilah maklum balas yang positif, ya. Sebagai bos di tempat kerja, sebagai penyelia dan sebagainya, berilah maklum balas secara positif, ya, kepada hasil yang ditunjukkan oleh anak buah kita. Kalau tak ada orang nak bagi maklum balas kat kita, kita puji diri kita sendirilah. Kan? Orang tak nak puji kan, tak bagi feedback kan, kita bagi feedback sendiri pun boleh juga, ya. Okey. Jadi saudara-saudari yang saya hormati, ya, kita dapat lihat dengan jelas sikit melalui model tadi kan, bahawa pentingnya matlamat itu, ya, yang menjadi sumber, ya, sumber kepada motivasi diri kita, ya. Dan Edwin Locke tadi menyebutkan dua ciri, ya. Satu, matlamat hendaklah spesifik. Yang kedua, matlamat itu hendaklah mencabar, ya. Cukup mencabar, ya, untuk kita menggerakkan diri kita bertindak, ya, mencapai sesuatu yang kita inginkan tadi, ya. Baik. Berikutnya Pak Su akan bincangkan pula apakah ciri-ciri matlamat yang dikatakan bersifat membantu kita, ya, untuk kita sentiasa dalam keadaan motivasi yang tinggi, ya. Okey. Jadi kalau kita perhatikan, ya, dalam gambar rajah berikut ni, ya, kita tengok kat situ, ya, ada Pak Su ada gariskan tu ada 6, ya, 6. Effective goal setting principle, ya. Prinsip penentuan matlamat yang efektif, ya. Baik, yang pertama spesifik. Tadi Pak sudah bincang spesifik, ya, tak nak ulang balik. Yang pertama spesifik. Yang kedua mencabar. Tadi pun Pak sudah sebut juga mencabar. Matlamat tu hendaklah cukup mencabar, ya. Cukup mencabar, ya. Kemudian yang ketiga komitmen, ya. Kalau boleh bila kita nak buat sesuatu matlamat tu, kita terlibat, ya, dalam proses pembinaan matlamat tu. Kadang-kadang di tempat kerja ni bos bagi kat kita matlamat, ya. Kau mesti buat macam ni, ya. Tapi alangkah baiknya kalau staff dilibatkan dalam proses, ya, penggubalan ataupun pembinaan matlamat tadi. Dalam konteks belajar pun macam tu juga, ya. Kita kena ada komitmen dalam matlamat. Kerana kalau kita rasa itu kita yang tentukan. Tapi kalau orang lain tentukan, mungkin ada kesan yang kurang sikit, ya. Baik, yang keempat ialah kawalan. Ya. Maknanya kita ada kawalan langsung terhadap matlamat yang kita cuba nak capai tadi. Kita ada kawalan langsung, ya. Orang lain mungkin ada kawalan tidak langsung. Kalau kita sebagai pelajar, kita lah, ya. Kalau kita tak buat ulang kaji, kita tak boleh dapat A. Kalau kita tak buat group discussion, kita tak boleh dapat A. Kalau kita tak jawab soalan-soalan lepas dengan kawan-kawan, kita tak dapat. Kalau kita tak hadir kuliah, kita tak dapat A. Itu kan dalam kawalan kita, ya. Mak dan ayah kita kat kampung sana, ya. Dia boleh message kita, dia boleh call kita, tapi kita yang ada kawalan. Jadi kita kena ada kawalan terhadap matlamat yang kita tetapkan tadi, ya. Dan yang kelima, umum. Ini umum ni maksudnya kita cuba war-warkan lah, ya, matlamat kita yang kita capai tadi. Sekurang-kurangnya kita bagi tahu dengan rakan-rakan yang rapat dengan kita. Kan kita ada grup-grup WhatsApp, kan, grup Facebook, ya. Kita bagi tahulah, ya. Aku ni kan kalau boleh, ya, tahun ni kan aku nak capai benda ni, ya. Doakan aku, ya. Kan? Kalau kita student kata aku nak dapat 3.5 lah kalau boleh, ya. Last sem aku dapat 3.49. Kan? Aku dapat 3.5. Kabarlah kat kawan-kawan, ya. Kawan kata, oh bagus, kau ni memang boleh. Kau ni memang boleh buat punya. Jadi kita merasa apa? Rasa bermotivasi, ya. Umum. Dan yang keenam tadi ialah maklum balas. Ya. Kita cuba dapatkan maklum balas dari rakan-rakan kita, ya. Kalau kita belajar daripada cikgu, daripada syarah, dari ibu bapa, abang, makcik kita, ya. Kalau di tempat kerja daripada rakan sekerja, daripada bos, kan, ya, daripada penyelia kita, ya. Kita budayakan, ya, memberi maklum balas yang positif, ya. Bukan susah sangat nak bagi maklum balas yang positif, kan, ya. Sekarang ni kita dah jadi trending dalam WhatsApp punya, kan. Kalau ada orang bagi
apa nama ni, postkan sesuatu yang baik tadi, kita pun bagi, bagus kan, kita kata alhamdulillah, bagus kan. Itu sangat sangat minima ya. Kita beri maklum balas yang positif ya. Baik. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, saudara-saudari sekalian ya, teori goal setting, motivation teori ni satu teori yang saya rasa sangat praktikal ya untuk kita amalkan ya. Untuk kita amalkan, dan Pak Su percaya ya, sebahagian besar daripada kita pun telah pun mengamalkan ya teori ini ya, dalam kehidupan kita. Cuma yang kita kena cuba perbaiki ya aspek-aspek tertentu untuk membolehkan apa yang kita matlamatkan tadi menjadi kenyataan. Boleh kita baiki ya. Dan kalau boleh kita dokumentkan ya matlamat yang kita nak capai tadi ya. Jangan kita simpan dalam memori je, kerana dia lupa kan ya. Kita dokumentkan ya, kita framekan dia, kita tampal umpamanya kan ya, supaya dia boleh digambarkan. Kita dapat, kalau kita mimpi pun kita nampak gambar tu ya. Kalau orang yang nak panjat gunung kan, dia mimpi pun dia dapat nampak gambar dia dah ada kat puncak gunung. Maksud boleh digambarkan ya. Kalau kita nak jadi seorang doktor umpamanya, kita boleh bayangkan, kita jadi doktor pakar bidang ni, bekerja di sebuah hospital yang ternama umpamanya. Kalau kita seorang usahawan, kita dah boleh bayangkan, kita jadi jutawan. Contohlah kan ya. Kalau kita seorang seorang ahli ibadat umpamanya kan, kita boleh bayangkan ya. Kita nak keredaan Allah tu macam mana ya. Kita nak kasih sayang Allah tu macam mana ya. Kita nak buat kebaikan, kebajikan kepada orang ramai ya. Kita boleh bayangkan ya. Jadi Pak Su haraplah ya perkongsian ini boleh memberi sedikit input kepada kita untuk kita memperbaiki diri kita, memajukan diri ke arah yang lebih cemerlang lagi. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.